Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat kita bertemu lagi sekali. Seperti yang saya janjikan pada petang tadi, kita akan bawa satu topik yang agak menarik, tapi saya memerlukan bantuan anda sekalian supaya ajak lagi beberapa ramai kawan yang mungkin, sebab saya tahu topik ini diperlukan sangat oleh ramai rakyat kita yang kadang-kadang tidak mau mengaku. Yang saya akan cerita pada malam ini termasuklah saya sendiri, ada kala kita cuba sangkal apa yang saya cuba dekatkan anda balik kepada sesuatu yang berlaku mungkin kita dah lupa pada zaman kanak-kanak dahulu, dan cuba kita tengok kembali sebagai, kalau boleh buat sebagai benda yang muhasabah, supaya kita tidak terlari daripada landasan yang kadang-kadang kita tak nampak sendiri. Yang penting ialah malam ni kita amat memerlukan pemikiran yang terbuka lagi sekali, sebab apabila kita menceritakan perihal psikologi ataupun perihal mental, benda-benda yang kadang-kadang gaib, ya, cuma bila you dengar, kadang-kadang mungkin betul, lebih kurang macam cerita saya ni kepada anda. Kalau betul, kita cuba tengok apa yang boleh kita manfaati daripada pelajaran malam ni. Kalau tak betul pun, kita boleh bagi apa orang panggil sedikit fahaman kepada kawan-kawan kita yang kadang-kadang you nampak sangat berlaku pada dia lebih pada you. Sebab ini kan kita tak boleh menghakimi ataupun beri judgement, prasangka kepada sesiapa. Alright, so dengan hati terbuka anda harus dengar dan tolong tekan share sekarang juga supaya kita dapat ramai sikit masuk, supaya topik-topik psikologi saya tahu memerlukan pujukan ataupun bukan nak merayu sampai nak begging you ke apa-apa untuk dengar, tak. Itu bukan kerja saya. Yang penting kalau lagi cepat you sedar, lagi you tahu kenapa benda ni berlaku dan kenapa perangai you sekian-sekian, kod-kod lah boleh sama-sama kita improve. Tujuan kita ialah sentiasa untuk memperbaiki diri. Boleh? Baik, ada banyak cerita tentang masa kecil dahulu, dan kadang-kadang kita di zaman kanak-kanak, terutama sekali antara umur 2 hingga 12. Saya ulang, umur 2 hingga 12 adalah period ataupun waktu yang paling kritikal apa yang berlaku pada masa itu. Bahkan umur setahun pun dah boleh. You jangan anggap budak-budak kecil atau kanak-kanak kecil yang setahun dua tu tak tahu apa-apa. Mereka tu masa tu mungkin dia orang tak boleh ucapkan, tak boleh balas berdebat dengan anda, tetapi bila, sebab tu start daripada 3-4 tahun tu dia dah mula nampak ciri-ciri. Contoh, kalau selalu sangat dia dicederakan, sama ada secara fizikal, kecederaan fizikal, maksudnya pukul ke apa-apa. Nombor 2, ada kala dilakukan melalui konsep verbal. Maksudnya selalu kena marah, selalu ditegur, semua tak betul. Ini juga merupakan salah satu pada pendedahan anak-anak cucu-cucu you sekarang. You tengok juga apa yang berlaku pada mereka. Takut apa yang kena pada anda boleh berulang kepada mereka juga. Dan kadang-kadang boleh nampak benda tu macam berulang. Okey, contoh nombor 3 pula, saya kata apa tadi? 1, fizikal, kecederaannya. Nombor 2, abuse-nya melalui mulut, walaupun tak pukul tapi kasar, mencela, menggunakan perkataan-perkataan yang kasar, mencarut dan sebagainya, masya-Allah. Dan nombor 3 ialah masalah kecederaan ataupun penderaan seksual. Ini selalu berlaku di negara-negara barat terutama sekali, tapi tak heran kalau berlaku di sini. Cuma kes-kes ini tidak dilaporkan. Sudah pasti ada. Di barat katanya 1/5 ataupun kadang-kadang satu kajian tu sampai tulis kat saya terkejut, 1/4 daripada setiap wanita sudah diperkosa. Maksudnya sudah mendapat masalah sexual abuse waktu kecil lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, tolong ambil perhatian, 3 ni merupakan yang paling utama. Dan selalunya mereka ni atau anda ni bila dah dewasa ni, kadang-kadang memori ni tak ingat sangat. Sengaja kalau saya bagi nanti 5 petanda-petanda, ya, salah satu daripadanya ialah memori anda tu dah mula lupa-lupa tentang perkara yang dah berlaku. Sebenarnya you tak lupa, tetapi sebenarnya Tuhan menjadikan otak kita ni supaya melupai sebahagian besar daripada peristiwa yang berlaku dalam hidup anda.
Bayangkan kalau semua you tak boleh lupa ataupun tidak ada delete punya mekanisme dalam otak kita, lama dah meletup otak kita, betul? Dan pembawakan bila dewasa ni kadang-kadang dia tengok memori mana yang melekat, yang menjadi keperetan atau trauma di waktu kecil, sehingga sekarang ni you mendapat perhubungan yang salah, tak boleh ada intimasi, silaturahim you tak pernah berkekalan, apa semua ni. Apa maksudnya semua ni kan? Kadang-kadang you heran macam mana orang tu sampai berpegangan tangan ke kubur. Maksudnya punya kasih sayang walaupun mereka tu dah 4-50 tahun kahwin masih lagi macam best je nampak, betul tak? Yang kita ni dekat dah 4 kali kahwin tak jadi-jadi lagi. Ada kawan siapa cerita kat saya baru ni 7 kali akak ni kahwin. Relax je. Okey. Saya pun tak tahu macam mana dia dah kahwin sampai 7 kali. Okey. Tapi kita nak tahu jugalah apa yang berlaku pada waktu dia kecil dahulu. Mungkin ada kaitan, mungkin tak ada langsung. Tak semestinya dia mesti berlaku trauma masa kecil. Itu you kena tahu perspektif kita pada malam ini. Okey. Dan kadang-kadang anda sendiri yang selalu suka salahkan diri ni, kena hati-hati sebab ni antara 5 petanda yang saya nak cuba kedepankan. Dan selalunya sebagian besar daripada anda yang pasif agresif. You nampak macam tak melawan, tapi sebenarnya you memberontak di dalam pergerakan hidup you. Sehingga kan tidak jadi synchronize. Maksudnya tak harmoni cara bergerak ataupun gaya hidup you. Nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey. Ada tak macam tu? Dalam hati you kadang-kadang you simpan juga tu. Dan selalunya orang-orang ni dia negatif. Jarang-jarang you dapati anda yang ada masalah kecil dulu, dia senang jadi orang yang positif masa dewasa. Kecuali kalau you dapat didikan ataupun yang positif juga. Selalu yang saya cerita ni malam ni nak fokus kepada trauma. Dan you pernah dengar tak PTSD, Post Traumatic Stress Disorder? Maksudnya selepas kena trauma tu kena stres dan jadi disorder sampai jadi satu penyakit. Di malam ni kenapa saya nak ajak lebih ramai, sebab selalunya you akan bila dapat topik macam ni you mesti kata Dok nak akan cerita benda-benda yang cuma berbentuk abstrak ataupun berbentuk yang menceritakan hal psikologi yang tidak kadang-kadang boleh nampak pun. Tetapi saya punya tujuan resmi malam ni ialah untuk memberitahu pada anda, dia adalah antara penyebab penyakit yang hampir 80%, 90% daripada penyakit ada kaitan dengan bila you dalam keadaan stres. Faham tu? Sehingga kan boleh jadi sampai kanser. Tahu kan cerita saya yang sampai kena kanser semua tu, salah satu sebab utama ialah stres. Tak tahu lagi? Salah satu sebabnya ialah stres lah. Masa tu saya tengah gila buat medical card. Tahu medical card yang you all pergi hospital sekarang tu, untuk masuk hospital kan kena ada medical card. Jadi masa tu antara orang pertama yang bawa masuk konsep ke Malaysia. Saya kononnya nak jadi hero lah, tapi rupanya tak tahan. Sebab tak diterima dek masyarakat masa tu, dek medical fraternity pun tak mau, sebab kita adalah bila pegang kad tu you di bawah kontrol. Saya nak kena tahu berapa harga you charge, kenapa you charge macam ni, you buat tu betul tak, dan pesakit-pesakit yang pergi jumpa doktor pun kita nak cerita yang benar. Sebab zaman-zaman dulu, masa dulu banyak penipuan yang berlaku dari segi claim medical tu. Kadang-kadang ambil susu anak pakai claim medical, beli spek buat medical punya claim macam tu. Jadi banyak cerita lah. So orang macam saya ni cuba nak membetulkan keadaan, tapi saya tak sangka yang saya kena lanyak dengan industri medical sebab kita mengganggu kesenangan mereka. Jadi 2 tahun saya melalui proses tu, badan saya tak boleh terima, maka stres sampai jadi kena limfoma. Pernah dengar cerita tu tak? Dan ramai sekarang pun kalau you tengok mereka yang kena sakit-sakit yang serius-serius, tak semestinya kanser, autoimmune, darah tinggi, ataupun even diabetes pun boleh senang kena bila you dah ada mentally disturbed atau stress.
Balik pada masa kecil, ada 5 petanda yang you boleh bawa sampai ke hari ni. Dengar Okey, Pak Cik nak cerita ni. Okey, nombor 1, you suka sangat kata thank you. Walaupun orang tu buat kerja sikit daripada you punya thank you tu kat orang tu macam nak erak, macam dia dah bagi kat you 1 juta. Maksudnya terlalu lebih thank you kepada orang, sehingga kan dia rasa pelik juga. Pasal apa you nak thank you dia sampai macam tu kan? Rupa-rupanya you ni, dengar ni, orang yang bukan salah kata thank you, takkan pula salah kan, tapi cara you thank you tu macam terlalu lebih-lebih. Faham tak? Kadang-kadang cerita tu dah 2-3 bulan lepas, dalam WhatsApp ni you boleh call dia balik, terima kasih lah hari tu, kawan tu dah lupa dah dan tak ingat apa event yang you thank you dia pun. Rupa-rupanya you masa kecil-kecil dahulu susah mendapat orang jadi baik dengan you. Maksudnya susah orang kata apa, soal terima kasih ni pada you, dan orang nak jadi baik kepada you, untuk baik atau nice to you. Masa kecil dahulu jarang sekali. Dan parent pula, ni dia, sebab kita duduk lebih lama dengan parent lah, dengan orang yang menjaga kita. Kalau anda dengan ibu bapa, ramai-ramainya kat sini ibu bapa, okey, sama ibu bapa lah kan. Saya sama ngatuk. So tak kira lah atuk ke, makcik ke, siapa-siapa yang jaga you tu, kalau mereka sendiri toksik, tahu tak toksik? Mereka tidak baik dengan you. Dan susah you nak dengar perkataan terima kasih masa tu. You rasa pelik sekarang, kenapa you sikit-sikit pun you nak terima kasih lebih-lebih. Ada tak macam tu kat sini? Kalau dia kata saya, tak apa pun, bukan salah pun. Sebab sekarang ni you senang sangat nak terima kasih. Lebih-lebih pula terima kasih kan. Bukanlah saya kata salah, takkan pula kan. Kalau baik tu bagi, kalau bagi duit untuk sedekah semua tu lain. Tak campur cerita malam ni. Cerita malam ni you memang say thank you too much when people do good thing to you. Lebih daripada yang sepatutnya. Satu, ada tak jenis macam tu? Okay, tengok balik masa kecil dulu, ada tak orang jarang berbaik dengan you? Okay. Alright, nombor 2. Nombor 2, ready? Ada tak perangai yang macam ni pula? Trauma ni, okay, tadi saya dah sebut trauma. Lepas tu saya sebut stres. Apa bezanya trauma dengan stres ni? Begini, senang je. Stres, kalau dia habis-habis. Ambil exam, tak boleh tidur, memanglah stres gila kan. Makan pun huru hara semua. Tapi bila habis exam, you dah boleh pergi berjalan lega, macam lapang dada. Betul tak? You punya migraine semua sudah hilang. Itu dipanggil stres. Tetapi kalau trauma, dia tak hilang. Dia melekat. Bergantunglah macam mana kepandaian, kebijaksanaan you untuk menyelesaikan masalah you tu, ataupun terbawa-bawa lagi, atau dibesar-besarkan lagi. Okey, contoh nombor 2. You suka apologize, minta maaf lah. Tadi thank you kan. Ni jenis yang minta maaf tak habis-habis, because sebenarnya you kadang-kadang macam tak salah pun, tapi you rasa macam you bersalah aja. Ada tak? Orang yang ada masalah trauma waktu kecil, ingat tak trauma disebabkan 3 perkara tadi? Verbal, mulut kena hentam, atau physical, pukulan ataupun kasar, ataupun last kali saya kata tadi, sexual. Ada pula satu kes lagi yang ujung-ujung tu kalau terlalu lama ditinggal-tinggalkan. Mak bapak selalu bercerai-berai, berterabur. Anak kecil ni bila melihat depan mata dia, boleh nampak balik. Umur 3-4 tahun bapak dia bercerai, lepas tu mak kahwin lain, lepas tu umur 6 tahun bercerai pula si mak ni, lepas tu kahwin lain pula. Allah, abang tiri, kakak tiri, adik tiri semua berlama-lama. Dia pun confused sampai besar. Zaman-zaman kampung dulu kata orang buat lah semua macam-macam. Jadi dia confused sampai dia besar sekarang. Sebab tu sifat you bila suka apologize ni adalah terlalu banyak you pula kena blame. Kalau kecil-kecil you senang dipersalahkan, memang sampai besar sekarang you rasa macam juga bersalah, maka you akan cuba membetulkan keadaan dengan lebih meminta maaf. Ada tak? Panjang saya cerita, baru nombor 2 ni, maksudnya you suka minta maaf. Dan kadang-kadang you tak salah pun you minta maaf juga. Apa cerita ni? Tapi rupa-rupanya
dia ada pembawaan daripada trauma waktu kecil. Selalu dipersalahkan. Ya, dia orang yang tak suka sama sendiri, mak bapak you tinggalkan you kat atuk, dia kata sebab you punya pasal lah gini-gini, kot-kot lah. Tapi kadang-kadang mereka punya pasal juga, tapi you yang jadi mangsanya. Nombor 3, tadi saya kata apa? You sebenarnya kalau ditanya balik, macam malam ni saya tanya, ramai daripada anda dah lupa pun. Maksudnya you akan lupa, tak boleh ingat zaman kebudak-budakan you. Umur lagi kecil lagi tak ingat lah kan. Kalau saya tanya you, umur 4 tahun, you 5 tahun you buat apa, ataupun you masa tu suka main apa, boleh ingat tak? Ataupun you nampak apa. Tetapi bagi mereka yang ada trauma, umur 4-5 tahun tu dia dah ada video dia dah. Dia video tu dah ditangkap masuk di dalam otak dia. Walaupun banyak video dia tengok masa tu, tetapi ada beberapa saja yang dia ingat. Kebanyakannya you akan lupa. Ini adalah petanda yang memang you tahu ada lagi video, tapi you tahu you tak boleh ingat sekarang. Cuma video-video yang 3-4 yang setiap kali you ingat balik pasal 3-4 tahun, you nampak balik video sama. Boleh faham saya kata apa tak ni? Contoh saya ceritalah, saya kalau ingat balik masa kecil, walaupun mungkin 3-4 tahun lah masa tu, saya tak tahulah saya pakai baju apa ke apa, tapi saya boleh nampak macam mana, contoh ibu bapa saya tak duduk sekali, bila dia orang datang balik jumpa saya, berapa lama dia tinggalkan saya, duduk dengan atuk, tiba-tiba kena panggil nama ayah, padahal ayah dah berapa lama dah tak datang tengok, faham tak? Tiba-tiba satu petang tu bangun, masa tu dah besar dah sekolah dah, ni lah, dah pandai lah masa tu kan, nak kena panggil ayah. You bayangkan macam mana punya trauma tu, faham tak? So tetapi benda-benda macam tu alhamdulillah saya dapat laluinya dengan alhamdulillah tidak ada konflik yang saya dendam lama sangat. Tapi masa tu memang kalau you suruh video balik, saya boleh video balik gambar kereta apa, ayah saya masuk ke rumah, pukul berapa, atuk saya panggil sekejut saya boleh ingat tu. Jadi video-video macam ni, video yang waktu muda lagi, zaman jahiliah dululah, ibu saya masa tu tak pakai tudung masa tu, ialah kan muda-muda dulu, macam mana bila dia naik bas sekolah tu nak pergi kerja, macam mana dia pakai kain, saya ikut dia sebagai anak. Dan orang suka tengok, suka kacau ibu saya semua tu. Jadi saya jadi geram. Tak, geram tu saya simpan. Benda-benda macam ni, kalau you boleh dapat video-video ni balik, you kena tengok apa dan bagaimana perangai you sekarang. Apa jenis manusia you suka, tak suka, rupanya ada sikit sebanyak. Kalaupun tak ada kaitan langsung, mesti ada cuit je sedikit. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Jadi saya nak anda ambil contoh-contoh ni untuk anda kalau masih lagi perangai sekarang, ataupun gaya hidup, ataupun rasa tak sedap, tak bahagianya tu, cuba kita let go. Itu yang dipanggil let go and feel good tu, yang saya mantrakan setiap hari tu. Sebab mau tak mau itu baru kecil. Bila kita dah besar 7, 18 tahun, lepas tu 28 tahun, ada tak? Walaupun bukan kanak-kanak, tapi masih lagi ada peristiwa-peristiwa yang jadi trauma. Lagi tua umur kita, lagi banyaklah peristiwa tu. Walaupun saya kata trauma masa kecil, waktu silam ni boleh daripada you umur 2 tahun hingga 12. Tapi saya boleh tambah lagi sampai umur 20, 30 pun ada trauma lagi. Betul tak? Waktu tempat kerja dan sebagainya. Jadi, nombor 4 pula, tengok you punya petanda ada tak? Petanda ni ialah you tak boleh accept compliment. You tak boleh terima orang puji you. Heran tak? Kan orang suka dipuji, betul tak? You tengok sekarang zaman-zaman internet ni, zaman-zaman orang buat konten ni kan, semua orang suka dipuji, betul tak? Tunjuk tu, tunjuk ni. Kalau kata, oi cantiknya baju you, pandainya masak, mestilah itu fitrah kan. Kalau nak kata tak suka langsung, bohong lah. Kita biasa manusia. Tetapi kalau you ada masalah tak boleh terima langsung, walaupun you buat benda baik, benda bagus, benda yang awesome, yang best lah kan, cun lah kan, sepatutnya betul lah orang puji you tu, betul lah tak. Tapi you
you rasa macam taklah macam nak tolak pula, macam rasa bersalah kalau orang puji you. Kenapa tu? Cuba fikirkan balik. Adakah masa kecil tu sebenarnya you rasa macam you nak kalau boleh tak mau besarkan diri, maksud tak mau riak kan, betul. Tetapi sebenarnya bukan soal you nak humble, nak rendah diri sebenarnya. Rupanya you tidak percaya yang pujian itu adalah betul. Faham ke tak faham saya kata ni? Kalau orang kata kat you, you memang bijak lah, you memang terror betul lah. Faham tak? You ni memang kalau tak ada you susah lah office ni nak berfungsi. Wah, itu satu pujian yang dahsyat daripada bos pula tu. Tapi you rasa tak adalah bos, tak apalah, saya ni memang kerja biasa lah. Betul, cakap orang Melayu ni kan sopan santun. Dalam hati you tak boleh terima. Pasal apa? You sebenarnya tak percaya you bagus. You tak percaya you berhak menerima apa orang panggil anugerah ataupun pujian-pujian macam tu. Kenapa? Cuba you fikirkan balik. Rupanya dari kecil lagi, faham tak? You tak dibuat sebagai seorang yang orang kata apa, bagus untuk buat sesuatu. Dan jarang-jarang you dipuji. Kalau salah memang kena, tapi kalau betul tak dipuji. Jadi budaya hidup tu mengikut ketumbesaran you. Bila you dibesarkan dahulu, pengaruh siapa sebenarnya? Jadi kalau nasib baik saya tinggal dengan atuk walaupun dia tak pandai puji, orang kampung nak puji macam mana? Saya lulus masa dulu LCE, lepas tu MCE, faham tak? Ni nama-nama pelajaran dululah. Kita skor grade 1 ke apa ke, dia paling-paling dengan kemban dia tu sambil duk cuci sampah, cuci ni, kan kita dulu tanah aja kan, duk cuci semua tu. Kalau saya turun bas balik, kunun-kununnya nak lari lah, macam cerita Mak Saleh nak peluk-peluk ke, nak peluk dengan siapa zaman dulu? Atuk pun tak kerti nak peluk, tak kerti nak kata congratulations, hampir makan, macam tu je. Sampai rumah, ampai ke fail, tu je, ampai ke fail, tahu tak? You pass or you fail, that's all. Pas tu, dapat grade 1, tak ada nak peluk ke nak menangis apa, dia jenis yang contoh. Jadi nasib baik. Tapi saya rasa yang ni berlaku pada saya. Saya susah kalau orang puji saya, memang saya rasa alhamdulillah, tapi saya tak akan rasa lebih daripada yang sepatutnya. Yang ni sebenar-benarnya betul. Contoh macam kalau nak ikut hati, besok malam saya Nona bagi kononnya title ni superhero. Weh, kira dahsyat lah tu kan, 18 orang saya pun terkejut juga masa dipanggil dulu. Saya kata, pasal apa hampa bagi kat aku ni? Sebab saya tahu saya buat sesuatu, beramal, tetapi tak adalah nak kena sampai jadi superhero semua. Faham tak? Maksudnya saya sepatutnya ronggeng lah, macam happy lah, bersyukur, tapi best of the best. Tapi tak. Saya masih rasa yang boleh kontrol, bahkan anak-anak saya dan family saya yang lebih excited. Saya punya staff yang lebih excited nak buat jadi program superhero semua. Saya kata tak apa. Dan ini rezeki Tuhan bagi, kita syukur je. Macam tu je. Sebab ada isu masa kecil lagi, saya tak diajar untuk, mungkinlah kampung punya style tak adalah nak congratulation apa-apa, betul tak? Birthday memang tak ada langsung kita dulu, masa zaman dulu, betul tak? Last sekali, siapa yang ada gara-gara yang macam ni, dengar ya. You cukup susah nak minta tolong. Walaupun you kena minta tolong, tapi you very difficult kalau nak dengar you minta apa-apa pun. Macam you tak ada masalah, padahal takkan you tak ada masalah langsung. Bahkan kita tahu, contoh orang ni, kalau anda ni katakan memang perlukan bantuan, tapi dia macam very difficult. You tak akan buka mulut nak minta tolong walaupun you perlu minta tolong. Ini sebabkan daripada kecil lagi you dah mungkin diajar lah kot, ataupun digalakkan, ataupun situasi yang menghendaki you kena buat semua. Mungkin ibu you sakit, ataupun bapa you dah meninggal, apa-apa kan. Kadang-kadang cerita ibu tunggal, you kena take over, kena jaga adik. Jadi semua-semuanya you kena buat sendiri. Itu walaupun pedih dan rasa sedih dan sebagainya, tapi kecekalan tu menyebabkan you sekarang
memang sukar nak minta tolong. Kadang-kadang benda tu positif, tapi kadang-kadang you perlu minta tolong contohnya, tapi tak nak juga. Okay, jadi inilah elemen-elemen trauma yang membawa kepada bila kedewasaan nanti atau sekarang, you kena, kalau tak ada masalah no problem. Okay, tetapi kalau bermasalah, you kena ada cara-cara untuk menyembuhkan keadaan. Bukan sampai sakit tu, saya kata tadi, sampai boleh kena kanser dan sebagainya, betul. Tapi saya cerita ramai-ramai daripada anda ni, tak adalah sampai berpenyakit besar-besar sangat, tetap paling-paling darah tinggi lah kot. Paling-paling you tak sedar kenapa selalu letih badan, kenapa selalu dapat GERD, kenapa selalu dapat gastritis. Cuba you fikirkan, doktor sendiri tak ada ubat yang khas untuk penyakit-penyakit sekian tu tak. Dia paling-paling simptomatik. Simptomatik ni maksudnya macam ni. Kalau you demam, dia bagi ubat demam. Kalau you sakit gastrik, bagi anti gastrik. Betul tak? Kalau you ada gatal, bagi ubat anti gatal. Tapi kenapa gatal? Kenapa kena gastrik? Kenapa you sakit-sakit tulang ni semua? Tak ditanya. Padahal asal-usulnya mungkin keletihan you tu, kan tadi ada seorang tanya petang tadi, dok saya bangun ni capek banget. Oh, Indonesia tu gampang capek, maksudnya senang dia jadi letih. Rupa-rupanya mungkin ada elemen-elemen termasuk masalah stres atau in this case masalah trauma. Okey, kita tutup malam ni dengan sikit lagi bonus untuk anda. Ada lagi sedikit-sedikit lagi elemen trauma masa kecil yang menyebabkan you jadi macam ni. 5 benda ni. Tak semesti semua negatif Nombor 1, you akan jadi orang yang suka buat. Nak buat dia kerja you kaki langgar. Ada tak macam ni? Kenapa? Ada kaitan masa kecil-kecil dulu kan. Mungkin you, macam saya kata tadi, you terpaksa take over responsibility. Kalau masalah tu ada yang mak bapak mabuk, jadi inilah pemabuk ataupun adik kan. Kat Malaysia pun banyak yang mak bapak, terutama sekali bapa yang jadi drug addict kan, jadi anak kena take over. So bila besar you jadi orang yang doer, orang yang nak buat je kerja, tak kira betul tak betul, kadang-kadang dia langgar je. Ni dua. Nombor 2, ada juga yang berkarakter ataupun berperangai hostile, tak suka bermusuh-musuhan, suka bergaduh. Dia cukup minat kepada benda-benda yang I want to be right, aku yang nak betul. Sebab daripada kecil lagi dia dah jadi keras. Ada sebab tu. Kadang-kadang model daripada parent sendiri menjadi acuan dia. Dia dah tunjuk mak bapak dia selalu bertengkar depan dia orang, bergaduh dan nampak sangat seorang nak betul. Kalau seorang salah pun lawan juga. Di lawan ni hostile, bermusuhan adalah merupakan budaya hidup dia daripada kecil. Dia bila besar, tengok kan, sebagian daripada anda anak polis, anak askar, anak ni lah orang-orang yang disiplin kan. You sekarang tak tahan kalau orang yang tak jaga timing semua, betul tak? Itu benda baik. Tapi yang saya cerita malam ni, kalau trauma tu teruk sangat dulu-dulu, rajin je bergaduh, dan you pula sekarang takutnya you tak sedar ni. Takutnya you tak sedar. Itu isunya. Yang penting kalau ada partner lah. Selalu saya kata kalau ada husband and wife, cuba, tapi takut bergaduh pula malam ni tu. You faham apa saya cerita ni. So you bila hostile, kenapa you dia hostile, you kena check balik. Adakah perangai you betul-betul dah dewasa ni baru hostile, ataupun dah ada pembawaan daripada kecil. Nombor 3, dipanggil darkness. Orang yang ni dalam kegelapan. Mereka ni selalunya struggle lah. Nak enjoy pun tak boleh. Orang yang berpartner dengan dia orang pun dia jenis yang kalau dia sedih tak apa, dia kata nak buat macam mana, aku dah macam ni je, betul tak? Jadi dia dah lah rasa tak berharga, nilai dia sekian-sekian je. Dia masih boleh kahwin semua, dia boleh beranak pinak semua, tapi susah nak bagi dia keluar daripada kepompong dia kan. Dan selalunya dia akan menjedihkan orang lain pula, ataupun kalau orang lain bertenaga berapat dengan dia, you jadi lemah. Ada macam tu. Rupanya dia ada kaitan masa dia kecil-kecil dulu, mungkin ada perselingkuhan berlaku di depan mata dia. Selalunya mak bapak lah ni, check betul. Nombor 4, ada tambahan sikit adalah dia panggil hantu. Orang yang jadi hantu ni sebenarnya
dia sebenarnya orang yang introvert. Dia you takkan boleh teka dia perangai apa. Sebab dia bukan jenis yang macam dua tadi langgar aje, hostile tu, bising, melawan, ni lah, membebel semua. Kan darkness tu senyap je. Tapi kalau hantu ni, dia kalau nak baca dia tak boleh. Dia orang kata apa, dalam isolasi dia macam suka berselindung, jaga baik. Tetapi sesekali dia meletup, hostile dia tu bahaya. Okey. Mereka selalu ni masa kecil dulu dah kena shut down. Parent dia, mak bapak dia selalu senyapkan dia, tak boleh bersuara, dan selalu mereka ditinggalkan. Orang macam ni selalu neglect, kelentaran. Apa? Ada perkataan bahasa Indonesia tu kelentaran. Penelentaran. Boy, bahasa dia panjang sangat. That means neglect. Kecil-kecil orang terlepas pandang you lah. Okay, last kali ialah ni dia. Last kali perangai yang kata, are we good enough? Are we good? Maksudnya bagus ke aku ni? Kalau sampai peringkat you karakter macam ni, selalunya you nak orang kata please orang, nak bagi orang happy selalu. Apa you buat pun nak bagi, biarlah you teruk macam mana. Ni yang jenis yang kalau tak cukup duit pun dia dah mula nak kena pinjam ataupun beli barangan dengan kredit kad sebagainya. Ni semua disebabkan you people pleaser. Orang nak bagi orang suka kat dia lebih. So tuan-tuan sekalian, cukup dulu pada malam ni. Lain kali saya cerita pula macam mana kita, kalau ada masa kita akan cerita macam mana nak cuba menyelesaikan. Cerita-cerita juga, tapi nak buat apa? Betul tak? Ada cara. Yang penting jangan lupa solat dulu. Lepas tu nanti saya cerita. Dia tak jauh daripada pernafasan, cara meditasi yang kita boleh terima, insyaAllah, dan counselling. Apapun, saya mendoakan anda dalam keadaan tenang. Tengok-tengok balik lecture saya malam ni. Dia panjang sikit, tetapi you boleh tangkap. Kalau ada cerita kaitan dengan masa kecil, cuba you let go. Pelan-pelan boleh. Tak sempat saya nak bagi terapi malam ni, tetapi insyaAllah satu masa nanti. Terima kasih banyak, dan saya doakan anda dunia bahagia, akhirat syurga. Sebab itulah saya suka you senyum sokmo, sebab daripada situ kita nak let go, feel good all the time. Tolong tekan share, sebab mungkin yang terlepas malam ni boleh tengok balik. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.